أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وانصر الإسلام والمسلمين في غزة خاصة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله بالعالمين. Segala puji kita rafa'kan dan selayaknya pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, dan di atas kurniaan nikmat yang Allah telah bagi, maka kita balas dengan nikmat tadi dengan perbuatan amal ibadat kita. Di antaranya kita berusaha untuk menunaikan rukun semayang, solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Di samping menjaga perkara-perkara sunat, itu cukup menjadikan kita orang yang beriman dan menzahirkan ketaatan yang disebut, selain disebut perkataan Alhamdulillah, tapi dizahirkan kesyukuran tadi dengan kita menjadikan kita orang yang menuntut ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada tengah hari ini mengambil masa sedikit tuan-tuan, dan juga saya mengganti Ustaz Zarul tak dapat hadir pada petang ini. Sentuhan dalam perbezaan perkataan mukmin dan juga perkataan muslim dalam konteks agama kita sendiri. Perkataan-perkataan yang diselit dengan perkataan-perkataan Arab ni, mukmin, muslim, muttaqin, mukhlisin, muqarrabin, sebenarnya perkataan-perkataan itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu mungkin bunyinya sekadar bunyi sajalah, tetapi si Allah Subhanahu wa taala ada tingkatan-tingkatan dia. Bahkan merujuk perkataan muslim dan juga mukmin juga cukup membezakan di antara keduanya. Maka mukmin ini sekadar perkataan Islam, sekadar menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mukmin dia benar-benar menghayati perkataan orang beriman sehingga yang masuk ke dalam lubuk hatinya, maka dizahirkan dengan perbuatan 24 jamnya menjadi orang mukmin. Maka sebahagian manusia pada akhir ini, sebahagian besar saja menjadi muslim, tapi belum tentu, belum mampu menjadi orang mukmin. Maka dilihat dalam sudut yang lebih halus, diperhalusi, maka dalam sebut mukmin tadi, orang beriman, maka banyak pecahannya. Maka ini disebut orang muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang muqarrabin, orang yang hampir kepada Tuhannya, orang mukhlisin, orang yang cuba ikhlas. Makanya semua perkataan-perkataan itu menjauhkan perkataan tadi, menjauhkan daripada perkataan Islam. Kalau sekadar Islam, maka ramai orang Islam pada hari ini. Maka dalam konteks hari ini diperlihatkan dengan hal-hal isu semasa sebagai contoh, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk Palestin sebagai contoh. Diuji dengan peperangan, maka disebut peperangan ni kalau dilihat Palestin sendiri memang digelar bumi jihad. Orang siapa yang berpindah ke tanah Palestin, maka wajib di atasnya berjihad. Makanya tidak heranlah sejarah ataupun versi ataupun siri peperangan Palestin dengan orang tidak Islam ini memang bermula pada zaman sebelum datang Nabi Muhammad SAW lagi.
Bahkan nak dilihat sudut kemenangan pun, pada zaman Nabi pun, sewaktu Nabi ada pun tidak ada kemenangan sebenarnya. Maka bermula kemenangan tadi pada zaman Khalifah Sayyidina Umar. Maka diteruskan pada zaman Sayyidina Al-Ayubi. Maka ada perang, ada kalah, ada menang. Maka kalau dilihat pada tahun 2003 ni, saat ini peperangan yang berlaku ni belum nampaklah kemenangan secara zahir. Tapi apa yang pastinya ialah orang mukmin, makanya orang Palestin tu disebut orang mukmin lah. Sebab dia tidak lari meninggalkan negaranya. Walaupun hitam putihnya mengatakan Palestin ni telah PBB telah mengisytiharkan Israel sebagai negara, maka hakikatnya tanah Palestin itu sendiri merupakan tanah wakaf orang Islam. Secara umumnya tanah wakaf orang Islam. Maka kalau dilihat di konteks di Malaysia ni ataupun di Negeri Sembilan khususnya, berapa banyakkah tanah wakaf? Maka tanah wakaf ni ialah 100% dimiliki oleh orang Islam. Maka tanah Palestin, sebelum saya masuk tajuk yang khusus lah, maka sebut tanah Palestin tanah wakaf. Maka kalau seandainya penduduk Palestin melarikan diri saat ini, tidak ada yang menjaga tanah Palestin, maka sewajibnya orang-orang beriman di sekeliling negaranya ataupun negara lain datang mempertahankan tanah tersebut. Sebab disebut tanah wakaf. Baik, itu antara tanda-tanda orang beriman lah. Kalau dia sekadar orang Islam dengan kekuatan tentera sebagainya, mungkin dia lari lah. Maka kita cek pada diri kita sendiri, apa yang berlaku sekeliling kita ni, isu Palestin, isu sebagainya lah. Apa saja berlaku dalam hal politik negara kita ni sendiri pun kadang-kadang bila timbulkan isu semasa lah, kadang-kadang siapa tengok yang mempertahankan agama kita. Maka kat situ dah dilihat nilai agamanya dan nilai berimannya. Maka dalam kitab yang saya akan bacakan ni, tentang beberapa patah Al-Quran yang membezakan tentang orang bertakwa, disebut muttaqin, dengan orang yang beriman, orang Islam. Maksudnya memang Allah banyak menyebut tentang iman daripada Islam lagi. Sebagai contoh, dalam bab Allah menerima amal orang bertakwa. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يُتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Baik, Al-Quran ni surah Al-Maidah, kalau tuan-tuan ada handset tu, tengoklah surah Al-Maidah ayat 27. Merujuk tentang satu peristiwa dua hamba Allah, iaitu Habil dan Qabil. Dua manusia yang awal-awal diciptakan, maka berlakulah pergaduhan di antara keduanya. Apa terjemahannya? Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah dua orang anak Adam, iaitu Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk disembahkan kepada Allah, lalu diterima korbannya salah seorang daripadanya, iaitu Habil, dan tidak diterima korban, iaitu Qabil. Maka Qabil berkata, sesungguhnya aku akan bunuh kamu. Qabil akan berkata kepada saudara dia nak bunuh Habil. Maka Habil menjawab, hanya sahaja Allah menerima korban daripada orang yang bertakwa. Habil dan Qabil anak Nabi, iaitu Nabi Adam AS. Kedua-duanya boleh dikatakan menyembah Tuhan, menyembah Allah. Saat itulah syariat semayang ni mungkin tak sama kan. Saat itu sembah Tuhan. Tetapi satu peristiwa telah menyebabkan perbezaan Habil dan Qabil ni, dalam peristiwa di mana Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk menerima korban seseorangnya, maka Habil diterima korbannya. Maka disebut sini Habil kata Allah menerima korban atau persembahan tadi dengan sebab takwanya. Maka Al-Quran ini bukan merujuk secara khususnya kepada Habil dan Qabil, tapi dilihat dalam konteks kita hari ini. Perbuatan semayang kita sebagai contoh tadi, adakah persembahan semayang 4 rakaat kita tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam nilai takwa? Belum tanya ikhlas lagi, belum tanya khusyuk lagi.
maka hujungnya, resultnya wallahu a'lam. Maka ulama kata antara poin ataupun tanda dia beriman ataupun tanda solatnya, semayangnya diterima, sebagai contoh, kalaulah dia berjaya ataupun selesa bersedia untuk semayang di awal waktu, maka asar nanti dia juga bersedia untuk di awal waktu. Makna katanya itu nilai tanda orang beriman. Supaya apa? Dia mempersembahkan ibadat semayang zuhur tadi dengan benar-benar nilai hamba kepada Tuhannya. Maka dalam kitab fiqh juga disebut sunat nafilah, solat sunat nafilah ataupun solat sunat rawatib yang mengiringi semayang fardu tadi. Maka ada pula disebut sunat nafilah ni ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad, ataupun sebut sunat yang dituntut ataupun tidak dituntut. Macam semayang zuhur tadi, kalau tuan-tuan sunat muakkadnya qabliyah 2 rakaat dan ba'diyah 2 rakaat. Tapi yang tidak dituntut tambah lagi 2 rakaat, maknanya sunat qabliyah 4 rakaat, ditambah 2 rakaat lagi sunat ba'diyah, maka 4 rakaat. 4 rakaat, 2 dia dituntut dan 2 yang tidak dituntut. Maka disebut kitab fiqh manhaji menyebut barang siapa yang melakukan semayang sunat ba'da dan qabliyah secara sempurna 4 rakaat, maka akan dijauhkan daripada api neraka. Sebagai contoh, datang asar nanti, kalau tuan-tuan benar-benar untuk menyempurnakan sebagai nilai takwa, nilai orang yang bersemayang, semayang asar nanti, tuan-tuan semayang asar qabliyah buat 4 rakaat. Rahimallahu mar'an man shalla arba'an fil asri. Nabi menyebut Allah merahmati orang yang semayang sunat asar, semayang sunat asarnya 4 rakaat. Tapi itu disuruh tidak dituntut lah. Tapi kalau buat, itulah nilainya. Maka itu dah di antaranya. Okey, yang kedua. Okey, baik, saya terus. Yang kedua, dan Quran menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a wa innadh zalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali akan dapat menyelamat kamu sedikit pun daripada azab Allah, dan sesungguhnya orang yang zalim itu setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain, dan sebaliknya Allah menjadi penolong dan pelindung bagi orang yang bertakwa. Baik, dalam ayat Quran ini secara jelas Allah akan membantu dan menolong orang yang bertakwa saja. Okey, tengok dalam peperangan hari ini disebut Brigade Al-Qassam walaupun tentera ni bukan tentera kerajaan, tapi dia satu-satunya pertahanan yang ada menjaga Palestin. Maka orang viral lah apa dia punya syarat-syarat masuk Brigade Al-Qassam ni kan. Mestilah menghafaz 30 juzuk Al-Quran sebagai contoh. Semayang awal waktu, semayang subuh di awal waktu, semayang fardu awal waktu, apa lagi? Semualah tahajud. Jadi makna Brigade Al-Qassam sebagai contoh, dia menyebut nilai-nilai orang takwa. Kalau sekadarlah dia orang Palestin, kalaulah pernah orang cakap, kenapa tak bagi menang, Allah tak bagi menang saja kepada orang yang tengah berperang ni, padahal hakikatnya memang kita benar. Sebab tu saya sebut tadi, peperangan ni pada zaman Nabi pun tak ada kemenangan. Bahkan sebut lebih kurang 3 kali. 3 kali cuba para sahabat, tidak ada macam Allah tidak izin kemenangan. Dan zaman Sayyidina Umar baru ada kemenangan. Maknanya Brigade Al-Qassam ni ataupun orang yang beriman yang di sana ni tengah berperang, benar-benar dia faham hendak meminta pertolongan Allah ni dengan jalan itulah. Apa jalan dia? Itulah jalan dia. Apa saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala dia cuba tunaikan. Maka kalau dibawa hal itu dibawa ke Malaysia sebagai contoh dalam kehidupan kita lah. Semayang awal waktu, ada ruang masa kita membaca Quran. Bahkan disebut kalau orang yang baca Quran ini apabila dia terdetik nak baca Quran, sebenarnya Allah nak bercakap dengan dia.
Kalaulah dia tak ada masa baca Quran, kalaulah dia kata dia sibuk, hakikatnya Allah tak nak bercakap dengan dia. Maka perlu kita lihat dalam konteks ataupun sebenar-benar dalam iman kita. Benarkah sekadar solat 5 waktu, tapi kualitinya adakah sama kalau nak diperlihat orang yang terdesak di Palestin tadi? Makanya mungkin jauh beza lah dengan nilai takwa kita, belum dilihat dengan khusyuk lagi itu. Jadi maknanya kalau nak dibawa dalam konteks hari ini, kita nak minta jalan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebut sebenarnya Allah akan tolong pada orang yang bertakwa saja. Sebab itu kalau orang kita ni berdoa kadang bertahun tak dimakbulkan, mungkin boleh jadi connection dengan Allah Taala tak kuat. Kadang-kadang makbul pula. Bila dia ada makbulnya pula, kadang-kadang penerimaan doa tadi dalam keadaan dia benar-benar minta. Waktu bila? Waktu dia benar-benar sakit, benar-benar jatuh perniagaan dia. Waktulah ada sedikitlah karen dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau dilihat dalam konteks di Palestin ni, dia membina hubungan Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar-benar takwa, tapi tak juga menang. Belum sampai kemenangan. Tapi apa yang dia dapat adalah nikmat di akhirat. Dia rasa seronok. Rupanya peperangan yang dia berlaku ni adalah peperangan orang yang mengejar kematian. Pernah dia tanya satu askar Malaysia lah, manakah tentera yang paling kuat di dunia? Jawapannya taklah khusus. Jawapannya apa? Orang yang kuat tentera yang kuat di dunia ialah orang yang tidak takut mati dan orang yang mengejar kematian. Yang orang yang tanya itu pula tentera juga. Dia tanya pada panglima lah, kemungkinan lah. Jadi dia kata dia tak faham. Jadi bila tengok konteks hari ini, orang yang benar-benar mengejar kematian ialah saat ini ialah orang di Palestin yang berjuang. Baik. Yang ketiga, kenapa kita sebut takwa ni? Kita nak mengejar perkataan takwa ni dengan sebab Allah menyebut secara khusus orang yang muttaqin, orang bertakwa, orang bertakwa. Apa yang Quran lain? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Baik. Allah Taala berfirman, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa. Allah tak menyebut sekiranya negara itu negara Islam, tak. Sekiranya negara itu beriman dan bertakwa, spesialis tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengaruniaan yang melimpah ruah keberkatan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Baik. Makanya ialah kalau disebut title negara Islam ni sekadar nama lah, kita yang meletakkan. Tapi sebenarnya sisi Islam, takwa, beriman tadi datangnya dari Allah menilai secara jelas siapakah yang benar, siapa yang benar beriman, siapa yang benar bertakwa. Sebab kalau penduduknya beriman, makanya Allah akan mengurniakan dari langit dan bumi. Sebab tu pernah satu, Allah alam lah, ini orang suka bila viral satu benda dia kait dengan satu benda lain kan. Tahun bila saya lupa. Brunei negara negara Brunei baru jumpa satu binak yang keluar lah. Dan waktu tu tahun tersebutlah negara Brunei melaksanakan dikatakan hukum hudud lah, wallahu alam. Jadi ini juga bergantung kepada pemerintah sebagainya lah. Tapi nilai takwa tadi menyebabkan terbukanya pintu langit dan bumi. Boleh dikatakan rahmat lah, rahmat, nikmat sebagainya. Okey, baik. Yang keempat, apa lagi perkataan yang mengaitkan orang beriman ni? Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Oleh itu, orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada Al-Quran ini, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya
dan limpahnya, dan Allah akan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, yakni agama Islam yang membawa kepadanya. Hanya senya orang yang beriman yang akan Allah tunjukkan dengan jalan Al-Quran dan jalan Islam. Saya terbaca satu kisah ni video lah, bukan baca, video saya dengar, diberitakan, diceritakan mulut ke mulut lah, tapi Allah Alam mudah-mudahan cerita itu benar lah. Tapi cerita dia ustaz juga. Dia mengatakan satu kumpulan disebut jamaah tabligh lah, pergi ke Argentina. Sampai dekat airport Argentina, sepatutnya orang yang menunggu disambut oleh jemaah sana lah. Sampai ke airport tu tak ada orang sambut. Maka dia pun terpinga-pinga lah, tak ada orang. Jadi sementara tunggu kawan tu datang, tiba-tiba satu orang datang. Dan pada dia tunggu tu, satu orang datang, bagi satu sekeping kertas. Kertas. Jadi dia sambut baca. Dia baca, ada seseorang sedang sakit, tolong ziarah orang ini. Maka pun dia pun siapa pula orang ni? Dia tunggu orang lain, tapi orang lain datang. Lepas tu dia panggil orang tu, tuan siapa? Tuan ni agama apa? Saya bukan agama Islam. Bukan agama Islam pula, dia kata. Jadi bila dia mesyuarat sama jemaah ni, dia kata Amir Resap je lah, leader, dia kata tak apalah, kita ziarah je lah. Kita pun dah terputus hubungan dengan kita punya kawan ni. Jadi dia berpergianlah kepada mengikut kertas tadi. Rupanya jarak dia jauh, lebih kurang 500 km. Ni ceritakan lah. Sampai kat rumah orang tu, mengikut alamat tu, dia ketuk pintu, dia tanya pada tuan rumah, keluarlah tu perempuan, kata, puan, kami datang ni nak jumpa sakit. Betul nak rumah ni? Benarkah dia sakit? Benar, dia kata. Tu tuan ni siapa pula? Dia tanya. Tak tahulah, saya terima surat ni, ada satu kertas ni. Tapi yang orang yang bagi tu tiba-tiba hilangkan diri lah. Dia tak kenal dia siapa. Jadi sampai rumah orang tu dapatlah masuk, minta izin. Sampai masuk dalam rumah, dia tengok dalam rumah orang yang sakit tu banyak simbol-simbol agama lah. Ada agama cross ni Kristian, ada bintang 6 Yahudi, mungkin ada Buddha, ada juga Islam. Maka dia datang ziarah, maka orang sakit tu tanya, tuan ni daripada mana kan? Dia ceritalah sekian, saya ni orang Islam. Menangislah orang yang sakit tu. Dia kata, aku berdoa kepada Tuhan. Waktu tu mungkin dia tak Islam lah. Aku berdoa kepada Tuhan, dia kata, sebelum aku mati, tunjukkanlah aku mana jalan yang benar, jalan Islam, ataupun agama yang benar. Agama yang benar. Maka Tuhan datang mewakili orang Islam, maka benarlah agama Islam itu agama yang benar. Maka selang tak lama meninggallah si Polan ni. Ini diceritakan jemaah yang tabligh yang beginilah. Maka ni sebut kat sini, orang tu sebut tidak beriman lagi sebenarnya. Bukan, maaf. Dia kalau ikut atas kertas tak beriman lagi. Tetapi dia mencari Tuhan dia. Dia mencari keimanan sebenar dia. Maka Allah tunjukkan dia jalan Islam yang benar dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya kita ini yang telah memang benar, yang telah faktanya Islam, mengikut IC sebagainya, perlu kita perkukuhkan lagi dengan nilai keimanan dan ketakwaan je. Ada kalanya Nabi kata, kadang-kadang petang ni kita beriman, pagi kita beriman, petang kafir. Ada setengahnya pula petang beriman, paginya kafir. Maksudnya iman kita ni tak tentu, belum kukuh lagi. Maka dengan datang hal-hal yang akhir zaman ni, kita minta lah dikukuhkan iman kita. Mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan yang lurus. Okey, baik. Yang kelima, Allah datang dengan Quran lagi tentang orang beriman lagi. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang yang mendapat petunjuk. Baik, seperti saya sebut tadi, dalam pada kita menempuh kehidupan kita sehingga Allah panjangkan umur kita, umur 60 tahun, 55 tahun,
iman kita ni kadang-kadang diganggu gugat dengan hal-hal yang boleh mendatangkan syirik kepada Tuhan lah. Ya. Okey, kita mungkin dalam bab syirik ni, kalau syirik ni kita maksudnya kita menduakan Tuhan. Dalam arti kata kita menyembah patung lah. Okey, secara zahirnya kita mungkin taklah buat benda tu. Cuma kadang-kala dalam bab tawakal, dalam menyerahkan diri kepada Allah ni kadang-kadang kita tidak sepenuhnya bertawakal kepada Allah. Kadang-kala kita meletakkan manusia dulu daripada Tuhan dia. Sebab itu tak solid lah iman kita ni. Kalau boleh 24 jam sebagaimana para sahabat meletakkan tawakal ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar tawakal, maka dia selayaknya disebut orang beriman. Juga saya kait juga dengan orang Palestin ni, benar-benar dia bertawakal. Bahkan disebut apa? Kalaulah sekeliling negara Arab ni tak tolong pun, kami tetap berjuang. Kami tetap menyerahkan diri kepada Allah untuk kami berjuang. Mati dan hidup kami hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak selayaknya kita menghukum dan mempertikaikan apa yang dibuat kat sana. Pernah berlaku satu waktu di Palestin. Wallahu alam, dia dengar kata fatwa tempatan menyebut boleh mengebom diri dia waktu tu. Dulu kan dia terkenal kan, orang letak bom ikat badan dia. Bahkan sebut satu orang Malaysia pernah datang di Palestin sebelum perang ni lah. Macam kita ni kalau kita ikat dekat highway, banner-banner ataupun apa ni orang kata iklan-iklan banyak kan. Dekat sana dipaparkan sepanjang highway di laluan Palestin ni gambar-gambar orang dah meninggal, pejuang-pejuang yang mati. Maka satu-satu gambar tu agak tinggi sikit. Maka orang Malaysia yang tanya, kenapa berbeza pula gambar pejuang yang last ni? Ni salah seorang pejuang, dia meletupkan badannya, disebut waktu tu diikat badan dengan bom dan dia terus melompat dalam kawanan kumpulan tentera Israel. Wallahu alam lah. Tapi ini ceritakan orang yang pergi sana buat ziarah. Waktu tu waktu aman lah. Jadi nak menunjukkan sebab tu pernah disebut kat sini, kenapa orang Islam kat Malaysia tak pergi berjihad? Maka beberapa pandangan ustaz kata mengikut fatwa tempatan lah. Syekh kita kat sini ataupun mufti kita kat sini, adakah wajib kita ke sana? Maka belum jatuh wajib lagi lah kiranya. Maka tidak ada fatwa yang menyuruh kita ke sana. Makanya buat masa ni apa yang mampu adalah kita berdoa, menyampaikan doa, menyampaikan bantuan. Maka itu juga menyebut kita beriman ada rasa simpati dan empati itu. Simpati mungkin biasa, empati itu. Macam contoh kawan saya semalam, dia nak menjual satu kereta dia agak rare lah. Mungkin tak banyak kat Malaysia ni, dengan harga 65,000 dia iklankan. Dia kata apa? Harga jualan ni aku tak ambil satu apa pun, siapa yang beli kereta aku ni direct terus pada NGO yang nak bagi bantuan. Itu bagi saya satu benda yang susah orang nak buat lah. Dalam pada saya tahu kawan saya ni memang kaki kereta, minat main kaki kereta ni. Mungkin sampailah rasa empati dia. Bahkan dia bukan orang agama. Itulah nilai keimanan ni tidak boleh diukur dengan pakaian, diukur dengan background sekolah agama dan sebagainya. Maka tuan-tuan mungkin lebih mulia daripada orang cukup duduk kat depan ni. Wallahu alam. Cuma nak dizahirkan keimanan tadi, maka kadang-kadang Allah nak datangkan keimanan dia dengan didatangkan kadang ujian-ujian tertentu. Kadang kita ni tak tentu iman kita. Bila diuji baru nampak kita punya tahap keimanan kita. Baik. Sedikit lagi, antara yang membezakan iman dengan Islam ni tentang berkaitan dengan perintah solat. Solat di awal waktu vs solat sesuka hati. Dia solat juga, tapi membezakan ni ialah solat di awal waktu dan solat ikut waktu dia. Jadi kalau dilihat pada orang yang semayang tetapi tidak dapat memenuhi soal awal waktu, kadang-kadang dengan pelbagai alasan lah. Pelbagai alasan. Kau tanya ada alasan lah. Tapi bagaimanakah dia benar-benar nak mengenepis alasan tadi
untuk dia duduk dalam orang yang di saf menunggu solat. Susah tuan-tuan. Orang cakap dia pun susah nak buat. Sebabkan kerja lah jadi imam. Belum tentu kalau saya waktu tak bertugas, kadang-kadang waktu azan juga kadang tak dapat nak duduk menunggu waktu solat tu. Maka dekat situlah di antara nilai orang yang beriman, orang yang Islam. Maka disebut dekat Al-Quran, menyebut surah Al-Munafikun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah, dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian, lakukan apa? Lakukan lalai tadi, maka dialah orang yang rugi. Dia semayang tak semayang, tapi semayang mungkin sedikit lewat, rugi tak ada? Rugi. Sebab itu disebut kalau di alam barzakh ataupun alam-alam di sanalah, penyesalan orang Islam ni, bukan beriman, penyesalan orang Islam ni bermula di alam barzakh dia. Sebab telah dinampakkan pahala dia, dinampakkan syurga dia, dinampakkan contoh, kadang-kadang dinampak dah syurga dia. Sebab dalam sebut dalam kitab tentang orang meninggal ni, bila mana dia telah ditanya oleh malaikat man rabbuka sebagainya sampai habis soal akidah, maka dapat jawab, maka diperlihatkan dia, mungkin kau syurga lah. Syurga kan banyak tingkatan. Kalau nampak syurga Allah, syurga aku, dia akan nampak nikmat-nikmat yang lain. Makanya penyesalan pertamanya di alam barzakh, diperlihatkan pahala dan sebagainya. Makanya itulah nilai kita sebenarnya. Termasuk yang bercakap ni, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita, Allah bagi petunjuk kepada kita. Sebenarnya pergerakan dan perbuatan kita dengan sebab satu azam kita lah. Yang kedua dengan sebab Allah mengizinkan, dengan sebab susahnya kita nak datang masjid. Kalau kita tak berusaha, tak berniat, contoh asar kita dalam gol 4 suku kan, ruang. Dah kena azam dia sekarang, kalau boleh azam, cuba duduk saf menunggu solat. Seperti mana orang merindui nak berjumpa dengan Tuhannya. Maka itulah nilai keimanan. Itu satu perbuatan. Banyak lagi perbuatan-perbuatan nilai tanda dia beriman. Bagaimana dia menyantuni jiran dia, menyantuni anak isteri dia. Itu nilai takwa dan beriman. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dengan potongan Al-Quran tadi, kita berazam menjadi orang yang bertakwa dan menjadi benar-benar orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita pulang dalam keadaan kita tidak kurang menyesal lah. Mungkin menyesal juga, tapi kurang menyesal, dan ditempatkan bersama orang yang soleh dan yang sangat-sangat bahagia dapat kita duduk bersama para anbiya alaihimus salatu wassalam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.